Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. نوينا تعلم وتعليم وتذكرا وتذكير نفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada pengurusi masjid yang dihormati Imam Ahli Jawatan Kuasa, hadirin hadirat dan muslimat rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada bab yang disebutkan oleh Musannif Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu anhu, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain amin, radhiyallahu ankum, ila an qala. Adab-adab tidur. Di dalam kehidupan kita ini, di antara waktu yang banyak dihabiskan, di antaranya adalah tidur. Secara normalnya seorang itu mengambil waktu 6 hingga 8 jam sehari untuk tidur. Dan tidur ini adalah merupakan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berfirman wa ja'alna naumakum subata. Kami, Allah Subhanahu wa taala, jadikan tidurmu itu sebagai rehat. Dan tidur juga adalah merupakan daripada tanda-tanda keagungan Allah, atau tanda-tanda ayat atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Min ayatihi, berkata Al-Quran, di antara ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu dijadikan bagi kamu tidur di waktu malam dan di waktu siang, disebutkan dalam Al-Quran. Normalnya seorang itu pada setiap hari tidurnya 8 jam. Oleh kerana itu Al-Imam Ghazali sebutkan, kalau sekiranya umur kita ni 60 tahun, maknanya 24 jam, 8 jam diambil untuk tidur, 1/3 waktu kita ni diperuntukkan untuk tidur. Kalau 60 tahun umur kita, 20 tahun kita tidur, hanya ada 40 tahun je balance, di mana kita jaga untuk kita beramal, untuk kita beribadah. 20 tahun lagi dihabiskan dengan tidur. Sedangkan kita diutuskan oleh Allah adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau 20 tahun tidur, bagaimana? Oleh kerana itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya tidur itu juga mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Tidur itu juga mendatangkan ganjaran di sisi Allah. Bagaimana nak jadikan yang disebutkan adat, tidur ini adat, kebiasaan, di-upgradekan dia kepada ibadat. Yang pertama adalah niat. Sesuatu yang adat kebiasaan
apabila diniatkan dia sebagai salah bentuk ibadah ataupun ketaatan kepada Allah, maka dia diberikan ganjaran oleh Allah. Makan, mandi, semua itu adalah adat. Tapi apabila diniatkan, contohnya mandi untuk segarkan, bersihkan diri daripada kotoran, daripada najis, dan juga supaya segar badan untuk dapat beribadah kepada Allah, maka mandi tadi ini mendapat ganjaran di sisi Allah. Walaupun mandi itu manfaatnya untuk kita, tapi niatnya itu membawa kepada nilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makan pun begitu juga. Makan keperluan, kebiasaan. Tetapi apabila niatkan makan itu agar diberikan tenaga, kekuatan untuk bangun ibadah kepada Allah, untuk melakukan ketaatan kepada Allah, melakukan kebaikan dan memberi manfaat kepada orang lain, maka makan tadi, setiap suap, setiap daripada makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh ini mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Begitu juga dengan tidur. Yang pertama niat. Yang keduanya adalah mengikut kepada apa yang telah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau kita buat sesuatu, walaupun dia kebiasaan, sebab dalam kehidupan Nabi SAW itu ada yang disebutkan sebagai ibadah yang khusus, Nabi ajarkan khusus. Tetapi ada yang disebutkan adat kebiasaan Nabi SAW, atau disebut sebagai jibilli dalam bahasa Arab. Kebiasaan, sikat rambut Nabi SAW, mandi Nabi SAW, pakai minyak wangi, itu kebiasaan. Tapi kerana dilakukan oleh Nabi, maka dia menjadi sunnah, dia menjadi akhlak, dia menjadi adab. Maka apabila kita ittiba, ikut kepada Nabi SAW, maka dia menjadi nilai ganjaran yang besar di sisi Allah. Bahkan ittiba ini bukan hanya dapat ganjaran, dapat cinta daripada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah katakan kepada mereka, wahai Rasulullah, kalau mereka mendakwa bahawa mereka cinta kepada Allah, mesti ikut kepada aku, iaitu Nabi SAW. Maka balasan daripada sebab ikut Nabi, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Masya Allah, ittiba, ikut kepada Nabi. Sebab tu para sahabat sampai-sampai perkara-perkara yang kadang-kadang tu seolah-olah kenapa sampai dalam perkara ni pun nak ikut, pun mereka buat. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu contohnya, pernah ketika melalui bersama dengan Nabi SAW, Nabi lalu jalan kat depan dia, Nabi tinggi, Abdullah bin Mas'ud ni adalah orang yang rendah. Lalu dekat satu pokok yang rendang, Nabi SAW tunduk, sebab nak mengelakkan daripada pohon yang rendang tu. Abdullah bin Mas'ud rendah, kalau dia lalu pun tak kena, tapi dia tunduk juga. Sahabat yang belakang kata, kenapa kamu tunduk? Kamu tak kena pun. Dia kata, sebab Rasulullah tunduk, aku tunduk. Subhanallah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak Sayyidina Umar Khattab, terkenal dengan orang yang paling dahsyat dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Ittiba, ikut, bukan kata sunnah saja, benda-benda biar apa pun. Bahkan pernah ketika mana dia lalu ke satu tempat, dia pun pusing dengan dia punya kuda tu jalan. Orang kata, kenapa kamu pusing sini? Dia kata, dulu ada pokok kat sini dan Rasulullah pernah jalan dan Nabi pusing pokok tu dan Nabi jalan. Walaupun pokok tu tak ada, tapi tempat tu masih ada, maka saya akan, setiap kali lalu sini, saya akan pusing. Subhanallah. Sampai begitu sekali. Kenapa? Kerana cintanya, kerana kesungguhannya mengikuti kepada Nabi SAW, sebab tahu bahawa nilai ittiba dan ikut kepada Nabi ini luar biasa. Sampai ke tahap itu, mengikut Nabi. Kena Ali karamallahu wajhah, setiap kali naik kenderaan, setelah baca doa pasti senyum. Ditanyakan, wahai Amirul Mukminin, kenapa kamu senyum setiap kali lepas baca doa ni, naik kenderaan? Dia kata, aku tengok Rasulullah baca doa, kemudian Nabi senyum, aku senyum. Senyuman pun diikut. Sampai begitu sekali. Itu dalam nilai-nilai, dalam perkara-perkara yang kadang-kadang tu kita kata, apa keperluannya mengikuti kepada dalam keadaan seperti itu. Apatah lagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan rutin, seperti tidur. Bahkan di sana adanya adab dan juga daripada anjuran yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam perihal tidur ini saja, diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana
yang kita ni supaya nak nilai tidur kita ni berharga di sisi Allah SWT, dan ada nilai daripada tidur kita ini. Maka tidak lain adalah dengan kita melaksanakan adab-adab tidur. Daripada mana diambil adab-adab tidur ni? Daripada Nabi SAW. Baik, berkata radhiyallahu anhu, apabila engkau hendak tidur, maka hamparkanlah hamparanmu dalam keadaan menghadap kiblah. Itu syarat pertama sekali. Pertama, kalau nak tidur, bentangkan tempat tidur tu. Ini orang dululah. Sebab dulu-dulu tempat tidurnya dihampar. Kalau dah tidur, dah selesai tidur, dilipat. Dulu, hilam dulu, ataupun hamparan dulu. Sekarang dah siap terbentang. Apa bezanya dulu dengan sekarang? Dulu kalau nak tidur baru hamparkan, jadi kurang tidur. Kita ni siap terhampar dah, asal masuk je tidur. Tengok tilam je nak tidur, tengok tilam je nak tidur. Kadang-kadang depan rumah sofa pun sudah macam tilam dah, tidur juga. Jadi tidur. Orang dulu tak, orang dulu nak tidur baru dihamparkan. Nabi SAW, tempat hamparan Nabi SAW, kalau tengok dalam riwayat tentang tempat tidur Nabi SAW, ada beberapa jenis, tapi tak akan sama dengan tempat tidur kita. Tempat tidur kita ni luar biasa dah selesa dia. Nabi SAW disebutkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, kalau di rumah dia dibuat daripada kulit yang diletakkan di dalamnya itu sabut daripada pokok tamar, pokok kurma, macam sabut kelapa lah. Yang tu diletakkan dalam tu, kemudian dibalut dengan kulit. Maknanya bukanlah tebal mana pun. Itu tempat lapik tidur Nabi SAW. Kalau di rumah Sayyidatuna Zainab, itu hanya itu hanya kain. Kenapa ya? Kain wool yang agak tebal sikit, yang dilipat dua. Jadi kain wool tu besar, dilipat dua. Satu untuk sebelah ni Rasulullah, sebelah ni ada isterinya Sayyidah Zainab. Jadi Sayyidah Zainab pernah cerita, dia kata tahu Rasulullah SAW ni luar biasa busy, sibuknya di dalam menguruskan umat ni. So satu hari dia terfikir, saya nak supaya suami saya ni, Rasulullah ni, rehat sungguh-sungguh, dapat keselesaan ketika tidur. Apa dia buat? Bahagian dia tu dia lipat di atas bahagian Nabi SAW. Faham Adanya ni dua lipatan, tapi bahagian dia tu dia lipat atas bahagian Nabi SAW, dia tidur kat bawah. Itu biar Nabi tebal sikit. Tebal sikit je pun, bukannya 4 lapis pun tipis juga. So Nabi SAW balik, kemudian Nabi pun tidur, rehat. Bangun lambat sikit Nabi SAW, lambat sikit daripada biasa. Biasanya Nabi akan bangun awal untuk tahajud, tapi dia lambat sikit. Tapi Nabi bangun-bangun je, soal kepada Sayyidina, apa yang kamu buat dengan tempat tidur aku ni? Nabi kata, tak ada apa-apa ya Rasulullah, cuma aku ambil tempat bahagian aku letakkan kat bahagian kamu, bagi tebal sikit. Nabi SAW, jangan kamu buat seperti itu. Apa yang kamu lakukan menyebabkan aku merasa selesa dan aku terlambat bangun untuk tahajud. Ya Allah, 2 lapis sikit tu je pun dah disebutkan memberi kesan. Kita tahu berapa tebal lah. Memang tu yang tak bangun sangat tu, tu yang susah nak bangun tu. Tapi bukan salah, tak salah ya. Cuma maksudnya itulah bagaimana perhatian Nabi SAW, supaya jangan sampai keselesaan yang dimiliki atau yang kita ada tu menyebabkan kita semakin jauh daripada Allah, semakin lalai daripada Allah, dan menyebabkan kita ni semakin kurang ibadah kepada Allah. Itu yang kita tak kisah. Silakan berselesa ke, nak makan sedap ke, apa pun, bukan ada satu larangan pun, asalkan dia halal, asalkan dia betul daripada yang baik. Tapi pertimbangkan kesannya. Adakah dia membawa kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak taat, semakin banyak ibadah,
atau semakin kita lalai, semakin jauh, semakin menyebabkan kita ni kurang di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. So ini pertimbangan kita masing-masing. Tak kisahlah kat rumah atau macam mana pun. Tapi Rasulullah memang pendekatan dia, pendekatan yang dianya membawa contoh, membawa tauladan, membawa peringatan. Itu tempat hamparan Nabi SAW. Disebutkan dalam sirah baginda Rasulullah SAW. Jadi kelebihan dihamparkan ketika nak tidur ni adalah satu, dapat pastikan tempat tidur tu akan selamat. Sebab tu dalam riwayat yang lain Nabi sebut kena dipanggil kibaskan tempat tidur tu. Kenapa? Hikmahnya, satu, hilangkan daripada kotoran, keduanya daripada binatang-binatang yang boleh membawa kepada kemudaratan. Ini sunnah. Maknanya kalau kita katil kita tu silam kita kibas dulu sebelum kita tidur. Ini sunnah. Baik. Kemudian sebaik-baiknya, dan ini adalah merupakan sunnah, ianya menghadap kiblah. Apa yang menghadap kiblah? Iaitu ketika kita baring di sebelah rusuk yang kanan, badan kita ni menghadap ke arah kiblat. Itu maksud dia, bukan kepala, bukan kaki. Ini yang paling terbaik sekali, iaitu kita baring di sebelah kanan, melintang, badan kita ni menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau di rumah tu boleh di-adjustkan kita punya tempat tidur atau katil ke apa semua, buat seperti mana cara ni, dia dapat ganjaran ketika tidur ni, kerana dia menghadap kiblah. Sama seperti orang baring dalam kubur. Macam tu. Kita nanti baring kubur memang macam tu lah. Jadi kerana tidur juga mengingatkan kita kepada mati. Bagus ke ingat mati ni? Sangat bagus. Kerana dengan ingat mati ni, maka kita akan segera beramal, segera bertaubat, dan mempersiapkan diri untuk mati kita, amal kita, untuk ganjaran kita setelah kematian. Bagus. Jadi di antara sunnahnya adalah menghadap kiblah. Jadi pastikan kita mengiring ini, badan kita ni menghadap ke arah kiblat. Dan tidurlah dalam keadaan mengiringkan badan ke sebelah kanan, seperti berbaring orang yang mati di liang lahat. Jadi di antara sunnahnya juga ada adab tidur ni adalah mengiringkan di sebelah kanan, rusuk kanan ni. Ni sebelah kanan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Begitu. Jadi kalau ikut kepada kajian, hari ni orang buat kajian semua daripada sunnah-sunnah Nabi SAW. Bahkan yang lebih hebat lagi, yang buat kajian tu kadang-kadang bukan Islam pun, dan mereka menyumpai fadilat, khasiat, kelebihan daripada amalan-amalan macam ni. Sampai disebutkan orang yang tidur di sebelah rusuk kanan ni, dia akan lebih sihat, dia akan lebih mudah terjaga. Bukan sebab apa, sekarang ni pun bagus juga mudah terjaga. Hari ni orang masuk rumah tak jaga-jaga. Bayangkan. Dan mudah terjaga maksudnya mudah untuk bangun di tengah malam untuk tahajud. Jantung kita ni di sebelah kiri, ketika mana kita baring sebelah kanan, dia akan tergantung, dia tak terhempap. Kalau terhempap ni, salah satu daripadanya, dia akan lebih selesa. Lebih selesa ni dia tidur lama. Kalau dia tergantung ni, dia ada sensitif. Kalau ada tu dia bangun. Bangun di tengah malam ni besar ganjaran dia. Bangun saja, bangun, bukan kata solat, bangun je. Nabi kata barang siapa yang bangun di tengah malam, dia ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim rabbighfirli. Dan dia doa apa saja akan dikabulkan oleh Allah. Dia bangun je la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbighfirli, ya Allah, tunaikan hajat aku dengan tidur balik tak bangun. Itu kata Nabi SAW, hajatnya akan dikabulkan oleh Allah, dia akan diampuni oleh Allah dan dikabulkan hajatnya oleh Allah. Dan ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Kitabul Azkar, dalam riwayat yang Nabi ajarkan. Ini dalam bab apa dia kata? Dalam bab orang yang bangun di tengah malam tapi tak bangun solat. Bangun saja dan ucap zikir ni dah dapat dah keampunan dan ganjaran. Allah, kita bangun semua kan, kadang-kadang terbangun ditandas tapi tak baca zikir tu. Sebab apa? Sebab tak tahu. Solat tak? Tak solat juga. Kalau tak solat pun sekurang-kurangnya dapat amalan ni. Tapi kalau solat, subhanallah, hebat. Baik, jadi kalau mudah bangun, bagus. Bangun doa, subhanallah. Sebab doa di sepertiga malam, di tengahan malam ni tidak akan ditolak oleh Allah. Mustajab. Baik. Jadi tidur di sebelah kanan. Kalau ikut kepada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW apabila tidur ala syidqihil aiman, Nabi akan tidur di atas rusuk yang kanan, dan Nabi akan letakkan tangannya, telapak tangannya di bawah pipi kanan. Kita itu disebutkan. Subhanallah. Baik. Seperti berbaring orang yang mati di liang lahat, dan ketahuilah bahawasanya tidur itu seumpama mati, dan bangkit daripada tidur itu seumpama bangkit daripada kubur pada hari kiamat nanti. Ini supaya kita sentiasa ketika di waktu malam tu kita ingat mati, supaya kita ni sebelum tidur kita bertaubat kepada Allah, beristighfar. Sebutkan barang siapa yang beristighfar 3 kali, iaitu istighfarnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali sebelum tidur, maka akan diampuni dosanya sebanyak mana pun, walau sebanyak butiran pasir, air di lautan, hujan yang turun. Disebutkan riwayat sebelum tidur baca istighfar, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali. Ini amalan-amalan ni. Rugi kita tidur berapa lama dah? Kalau umur kita dah 40 tahun, Allah 40 tahun dah tidur, tapi lupa baca istighfar sebelum tidur. Jadi ini adalah peluang-peluang. Sekarang ni kita nak upgrade dah tidur kita ni, ada peluang sebenarnya kita dapat keampunan, kita dapat ganjaran, kita dapat nilai zikir. Nanti kita akan tengok orang yang tidur tapi nilai dia zikir. Subhanallah. Itu. Baik. Jadi jadikan juga tidur itu sebagai mau'izah, sebagai pesanan, ingatan kepada kita, ingat mati. Aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Kata Nabi, banyakkan kamu mengingati pemutus kelazatan dunia itu, yakni al-maut. Kenapa ingat maut ini? Kerana ia akan membawa kita ni cepat-cepat bertaubat dan cepat-cepat ingin untuk beramal soleh. Ingat mati. Dan bangun kita tu seolah-olah kita ingat kita bangun di mahsyar, dibangkitkan nanti. Ketika mana kita akan dibangkitkan, kita semua akan dibangkitkan. Tak ada di antara kita ni yang dapat lari daripada kebangkitan. Walaupun orang itu mati dalam keadaan hancur atau dimakan oleh binatang buas, dia makan sebahagian ni, yang ni seekor ni makan bahagian ni, dah terpisah habis dah. Tapi ketika nanti kiamat, hari kebangkitan, dia akan bangkit juga. Tak ada yang tak bangkit. Allah mengatakan apa? Wa bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Akan dibongkar, maknanya kubur, macam mana matinya pun dia akan dibangkitkan semula. Dan orang yang pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Muhammad akan dibangkitkan. Jadi kalau kita ikut tidur cara Nabi Muhammad, kita bangkit kemudian pun kita akan ikut Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi janji, seorang yang ikut aku, yang cinta kepada aku, akan bersama dengan aku. Nabi bangkit dulu, jadi ada orang follow nanti, bangkit. Tapi ada orang follow Nabi, ada yang tak follow Nabi. So orang yang paling untung apabila dia bangkit, dia pergi ikut dalam kumpulan Rasulullah SAW, yang ketika itu Nabi akan pegang tanda dia. Orang daripada jauh mana pun dia bangkit, dia akan nampak apa dia? Liwa'ul hamdi, kata Nabi, biadi liwa'ul hamdi, di tangan aku nanti ada satu panji yang disebut alhamdu, iaitu panji kepujian. Nampak? Yang nampak ni bukan semua orang yang nampak. Yang nampak ni adalah orang yang kat dunia ni dia ikut Nabi SAW. Boleh nampak? So kalau dia nampak, dia pergi. So kalau dia duduk dalam tu, dan Nabi kata orang yang duduk bawah tu dia selamat. Sebab apa? Sebab yang duduk bawah tu, yang nak pergi ikut juga, yang bangkit tu, di antara yang bangkit terawal Nabi SAW, kemudian para Nabi. Kata Nabi Adam wa dunahu tahta liwa'i. Nabi Adam yang lain, Nabi-Nabi pun akan duduk bawah panji aku. Maknanya mereka pun tengok panji, mana panji Rasulullah dia pergi. Nabi-Nabi, bukan orang biasa, orang hebat-hebat ni. Bayangkan tiba-tiba kita terpilih pula, nampak, dan kita dapat pergi. Alhamdulillah. Tapi dengan syarat, kat dunia ni yang paling kita cinta adalah Nabi SAW. Yang kita ikut adalah Nabi SAW. Tapi kalau kat dunia ni, yang kita ikut adalah artis, minta maaf, yang kita ikut ni adalah pujaan hati kita yang bukan-bukan ni, yang kita follow ni, yang kita sekarang ni kan istilahnya follower ni, itulah yang kita follow nanti kat sana. Agak-agak selamat ke kalau yang kita follow sekarang ni yang bukan-bukan itu, baik dekat apa nama dia, Instagram ke, dekat Facebook ke, yang kita jadi follower dia tu, kat sana kita follow lah dia. Agak-agak macam mana? Dah selamat? Yang main-main? Kita yang daftar diri kita kat dunia ni. Sebab tu yang menentukan kita follow siapa nanti adalah apabila kita kat dunia ni, kita ikut siapa, kita minat siapa, kita sayang siapa, kita cinta siapa. Al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab, kata Nabi. Seseorang itu akan dimahsyarkan dengan orang yang dia follow, yang dia cinta, kata Nabi SAW. Jadilah follower. Alah, saya buat jadi follow dia je, bukan ada apa-apa pun. Tak. Setiap yang kamu follow itu ada kesannya. Jadi pilihlah siapa yang kamu nak follow. Jadi kalau sekarang ni kita follow lah para ulama, para as-salihin, orang-orang yang mulia, orang yang baik, iaitu dengan niat untuk ikut kepada Nabi SAW. Barulah kita nanti di sana di mahsyar orang-orang baik, terutamanya dengan Nabi SAW. Kata Imam Ghazali, siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah SWT ketika engkau tidur pada suatu malam. Siapa yang boleh jamin dia selamat? Tak ada orang yang tahu bilakah akan datang waktu kematian dia. Tak ada orang tahu. Kerana kematian ini sudah ditetapkan oleh Allah, akan waktunya setiap daripada kita. Setiap kita ni dah ada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Apabila sampai saja, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak akan lambat sesaat, tak akan cepat sesaat. Tak. Sebab Allah kata, kita ni, yalah sekarang ni kita menghadapi wabak dan virus ni, kita pun yalah pakailah ikut SOP dengan ikhtiar, usaha agar kita dapat mengelak daripada penyakit kena wabak virus. Tapi macam mana pun mati tu tak ada ubat. Tidak semestinya kerana kita follow lah SOP apa semua, kalau dah sampai mati kita, matilah kita. Tapi bukan maknanya dengan sebab tu kita tak ikut SOP, tidak. Tapi maksudnya ajal tu tetap akan datang. Sebab tu Allah kata, sesungguhnya kematian yang kamu cuba untuk lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, tapi dia akan jumpa kamu. Kamu elaklah mana pun, kamu jagalah apa pun, pakailah ubat mana pun, pakailah khasiat mana pun, kamu sihat, kamu pun tak ada penyakit ni dan sebagainya, tapi kalau sampai kamu nak mati, waktu mati kamu tu,
fa innahu mulaqikum, dia tetap jumpa kepada kamu. Sebab tu ada juga kita dengar berita orang sihat dia, masya-Allah, dia jogging kalau mati, ngejut. Ada. Sebab dah sampai ajal dia. Jadi yang kita ni usaha untuk elak daripada penyakit, yang kita pergi rawat apa semuanya, itu adalah tanda bahawa kita ni hamba yang disuruh untuk berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Adapun mati, itu dah kita yakin, tetap. Bukan kerana kita buat ni semua takut, kerana kita nak lari daripada mati, tak boleh lari. Siapa kata kita boleh lari daripada mati, kita buat ni semua? Tak boleh. Mati tetap akan sampai dan tetap akan tiba, macam mana pun. Tapi bukan bermakna apabila mati sudah ditetapkan kita tidak berikhtiar dan berusaha. Kerana ikhtiar dan usaha itu adalah tanda keimanan kita. Tanda kita ni adalah hamba yang disuruh oleh Allah untuk berikhtiar dan mencari sebab kesihatan. Jadi dengan sebab kita mencari sebab dan sebagainya, bertambahlah sepatutnya yakin kita kepada Allah. Wabak ni sepatutnya kita tambah yakin kepada Allah. Dan ini juga sebagai salah bentuk kepada tarbiyah Allah SWT nak ingatkan kita bahawa kita ni hamba, lemah. Mungkin antara kita dulu sebelum ni sombong, oh saya ada ini, saya boleh pergi ini, saya boleh buat ini. Kena macam ni, tak boleh buat apa-apa. Pergi mana pun tak boleh, ada macam-macam kekangan. Itu baru yang disebutkan tanda kecil. Kalau nanti di akhirat, nanti sebelum kiamat nanti, ada lagi virus yang nanti datang, mati terus. Tapi ada yang bagus. Nanti sebelum kiamat akan Allah hembuskan, sehingga setiap hembusan itu mengenai kepada orang-orang beriman, orang meninggal. Tinggal orang-orang yang tak baik je tinggal. Maknanya ini sebagai satu renungan. Oh mati ramai mati. Maknanya kita nak menuju ke arah tu. Dan ketika kiamat, kalau ini pun kita tak boleh nak lari dah, satu dunia kita tak boleh pergi, tak boleh lari. Bayangkan kiamat, siapa yang boleh lari? Tak ada boleh lari. Tak ada lagi. Ini Allah nak didik kita, nak ingatkan kepada kita betapa ketilnya kita ni tertakluk kepada kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Siapa tahu barangkali rohmu dicabut oleh Allah SWT ketika engkau tidur pada satu malam. Oleh kerana itu sedialah engkau untuk menemui Tuhanmu dengan engkau tidur dalam keadaan suci. Jadi di antara yang juga disunnahkan dan dianjurkan, sebelum tidur kita dalam keadaan suci. Di antara apa dia? Bersih daripada hadas. Hadas ini ada dua, hadas kecil, hadas besar. Jadi kalau hadas kecil dia akan dengan berwuduk. Jadi disunnahkan sebelum tidur berwuduk. Disunnahkan sebelum tidur berwuduk. Orang yang tidur dalam keadaan wuduk, ini hebat. Dalam hadis Nabi SAW kata, barang siapa yang tidur dalam keadaan wuduk, maka nanti ada malaikat khusus yang akan mendoakan, ya Allah, ampuni dia ya Allah, kerana dia tidur dalam keadaan berwuduk. Itu doa. Setiap malaikat tu akan, daripada malam tu kita tidur sampai pagi, dia akan doakan kita. Subhanallah. Okey, tapi soalan dia, kita suami isteri, sekejap lagi pegang isteri pegang kita, batal pula. Macam mana? Tak apalah, ini dikarenakan hubungan suami isteri juga ibadah dan juga adalah merupakan ganjaran dari sisi Allah. Janganlah sampai tak boleh langsung. Ni perempuan wuduk je, batu naik katil, suami baru nak pegang, jangan bang, tak baik, tak boleh pula, ni suami. Begitu juga suami, janganlah pergi marah isteri pula. Tak ada masalah, yang penting sebelum tidur wuduk. Yang lebih cantik lagi, lepas dah pegang apa semua, pergi wuduk, tak ada masalah. Kalau tak, kita panggil kita ni, subhanallah, nak beza dengan orang dulu-dulu, nak wuduk ni, nak pergi tandas kat luar, atau nak pergi telaga, atau pergi sungai, itu pun mereka boleh buat. Subhanallah. Kita ni tandas dalam bilik je pun, sejuk sikit pun ada heater tu, ada yang air panas tu. Tapi nak buat tu punya rasa payahnya tu, subhanallah. Tu kita kata kadang-kadang keselesaan, sesuatu yang kita ada kemajuan.
kita ada kelebihan, tapi kita lebih lagi malas, lagi malas. Bukan lebih. Orang dulu-dulu, ya Allah, nak bangun malam ni, dia kena pergi timba dulu air. Rasulullah SAW sendiri pun, kalau dia nak pergi mana, di rumah ada payah air, tapi pergi telaga dulu untuk letadah air, letak kat dalam rumah. Itu yang sahabat ni, dia nak ambil peluang kesempatan tu, dia yang pergi ambilkan untuk Rasulullah, sebab dia tahu kalau dia dapat ambil untuk Rasulullah wuduk, dia dapat ganjaran dan dapat pula kecintaan daripada Nabi SAW. Kita ni tanah yang rumah, tinggal berapa langkah je pun. Kemudian wuduk, kemudian Allah senang ni, tapi nak bangun tu Allah, nak begitu sejuk, macam-macam. Subhanallah, sabaran zaman akhir zaman disebutkan. Sebab tu orang akhir zaman ni dengan penuh keselesaan, kemudahan. Kalau dia dapat untuk ibadah, ganjarannya itu seperti orang yang buat syahid, disebutkan Nabi SAW. Masya Allah, macam berperang lah. Masya Allah. Jadi tidur dalam keadaan berwuduk. Kalau minta maaf ini juga sebagai satu ingatan, kalau dia bersama dengan isteri, maknanya dalam hadas besar, sebaiknya kalau boleh dia mandi setelah tu, kemudian baru dia tidur. Itu yang paling baik sekali. Tapi kalau dia beratlah, susah, rasa yalah, maka disunnahkan dia berwuduk, kerana tidur dalam keadaan hadas besar itu makruh, dan malaikat rahmat akan meninggalkan orang yang dalam keadaan junub. Dia tak sama dia dengan malaikat kita ni, sentiasa ada malaikat rahmat dengan kita, insya-Allah. Tapi kalau ada ciri-ciri yang menyebabkan malaikat itu lari, kita malaikat tak akan ada kat kita. Pertama, ada orang junub. Tapi ni orang perempuan, bukan orang perempuan yang haid ini sebab ini anugerah daripada Allah. Tapi yang junub ni disebabkan minta maaf bersama dan sebagainya, dia lambat-lambatkan mandi tu, maka malaikat rahmat tinggalkan dia. Orang yang dalam keadaan kotor dan busuk, dia biarkan diri dia kotor busuk, malaikat rahmat tak dekat dengan dia. Orang yang memelihara anjing dalam rumah, malaikat rahmat tak akan duduk dalam rumah tu. Yang ada patung-patung, gambar-gambar, lukisan yang berbentuk bernyawa, itu malaikat rahmat tak akan masuk rumah dia. So ini kena hati-hatilah, sebab jangan sampai malaikat rahmat, kalau malaikat rahmat tak ada dengan kita, mana yang dekat dengan kita adalah syaitan. Nabi SAW sentiasa ada malaikat duduk dengan Nabi SAW, sentiasa. Pernah Nabi duduk dekat depan Kaabah, Nabi SAW duduk dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Orang-orang Quraisy, musyrikin ni ambil kepeluang tu, tawa-tawa singgah dekat Nabi SAW. Buat apa? Maki Nabi SAW, caci Nabi SAW. Nabi diam, Nabi zikir, Nabi buat tak dengar, Nabi zikir je. So, yang geram ni Sayyidina Abu Bakar dah tak tahan dah. Panahan telinga, bukan sebab apa, sebab dia sayang Nabi SAW. Tak tahan, Nabi dimaki, dicaci di depan dia. Dia pun bangkit nak menjawab, Nabi bangkit, Nabi jalan. Jadi kata, ya Rasulullah, kenapa kau tinggalkan tempat tadi? Aku baru nak balas. Nabi kata, ketika aku tadi duduk, aku zikir apa semua, malaikat duduk dengan aku. Nabi boleh nampak malaikat semua duduk dengan Nabi SAW. Tapi ketika kamu bangun nak balas cacian dia, masa tu malaikat rahmat tinggal. Yang nak gantikan tempat tu adalah syaitan. Sebab aku tak nak duduk dengan syaitan, kata Nabi SAW. Maksudnya dengan syaitan duduk tu, Nabi layan. Subhanallah, bayangkan, itu yang kita kata rumah yang ada, ini yang lidah kita tak jaga ni agak-agak macam mana. Malaikat rahmat akan tinggalkan kita. Maksudnya cakap perkataan yang kotor, cakap yang bukan-bukan, malaikat rahmat tinggalkan. Yang dekat dengan kita syaitan. Tidur pun begitu juga, biar malaikat tu sentiasa dengan kita. Salah satu di antaranya, malaikat yang akan dia utuskan adalah yang ketika mana kita wuduk, satu. Yang kedua, yang ketika mana kita baca ayat kursi. Sebelum kita tidur baca ayat kursi, ada malaikat khusus yang akan diutuskan oleh Allah. Kedua. Yang ketiganya, kalau kita selawat, ada malaikat yang khusus untuk jaga selawat ni. Maksud biar kita ni jadikan diri kita ni selesa ada malaikat-malaikat yang dekat dengan kita. Begitu. Satu, berwuduk. Sebelum tidur, berwuduk. Kemudian, jadi kalau kita berhubungan suami isteri dalam keadaan junub, kalau tak mampu untuk mandi, berwuduklah.
maka tidur kita dalam keadaan tidak makruh. Makan minum kita pun, kita dahaga kita minum kejap junub ni tak makruh. Kalau kita dalam keadaan junub kita makan minum, makruh. Jadi untuk elakkan makruh tu berwuduk. Ya. Tapi kalau mandi itu adalah yang terbaik. Dan wasiatmu ada tersimpan di bawah bantalmu. Di antaranya orang yang beriman ni, kata Nabi, orang yang beriman tu apabila dia tidur ada wasiat yang dia tinggalkan. Dalam hadis Nabi SAW sebut, orang yang tidur dalam keadaan berwasiat ni bermakna dia telah mengelakkan dirinya itu dalam keadaan daripada kehancuran. So wasiat itu tertulis ataupun sudah dicatatkan. Kalau boleh tu maknanya memang kita ada wasiat, kerana kita tak tahu bila kita mati. Wasiat ini bukan maksudnya harta. Kita kalau dengar wasiat je harta, tak. Wasiat ni pesanan, tulis. Ketika saya meninggal dunia, kan, wahai anakku ke, wahai pasangan apa semua, takwalah kepada Allah, jangan lupa taat, salat, apa semua. Bagus. Itu pesanan yang kita kena tinggalkan. Satu, kalau kita ada hutang, kita dah ada catatan. Kalau kita ada wasiat, kita tuliskan. So ini persiapan, maksudnya orang tu bersedia untuk mati. Tapi kalau orang dah memang ada ready wasiat tu, alhamdulillah lah, itu dah kira dia tidur tu setiap malam dia dah ada ready wasiat. Tapi kalau dia tak ada buat wasiat tu, mesti ada pesanan-pesanan dia tulis. Sebab anak-anak kita, keluarga kita ni sekarang ni ada anak-anak yang kalau kita cakap sekarang dia tak nak dengar. Ada kita cakap lah dia, tapi kalau kita mati dan dia dengar kata-kata kita, insya-Allah dia dengar. Sebab apa? Masa tu dia terkesan betul. Bayangkan anak kita yang degil ketika hidup ni, kita cakap dia tak ada dengar, kita pesan, kita geram dah. Ketika meninggal, ialah dia terkesan betul. Dapat wasiat tu, dia baca, dia berubah jadi baik, maka dia menjadi waladun soleh. Dia menjadi anak soleh, yang ketika anak soleh dia akan doakan kita. Itu berkat wasiat. Berkat wasiat. Wasiat tu jangan dia kata harta mana ada wasiat untuk waris. Itu tak boleh wasiat lah, rumah ni untuk anak pertama itu tak boleh. Sebab wasiat tak boleh untuk waris. Wasiat maksudnya adalah sama ada selain daripada waris, atau wasiat tu pesanan. Nasihatkan anak kita dalam wasiat-wasiat kita tu, tuliskan. Jadi sebaiknya seperti itu. Orang dulu memang begitu, dia akan tulis wasiat bawah bantal dia, letak bawah bantal dia. Jadi kalau meninggal je orang tahu, selah tu dah ada wasiat dia, pesanan-pesanan. Para ulama kita begitu. Sebab tu banyak kadang-kadang adanya daripada himpunan-himpunan wasiat yang kadang-kadang tu mereka jumpa setelah matinya para ulama tu. Mereka tulis. Bayangkan kalau tulis setiap hari wasiat, pesanan, dia jadi satu buku tu. Kalau saya dah 40 tahun ni, bayangkan. Pesan baik-baik, pesan baik. Dan wasiat itu juga sebenarnya adalah niat. Jadi dengan niat-niat itu juga kita akan dapat ganjaran walaupun kita tak buat. Jadi ini adalah panduan kita sebelum tidur. Para ulama kita dulu sebelum tidur dia niat dah besok apa nak buat. Kadang-kadang dia dah list 1, 2 esok nak buat apa, bangun tahajud pukul apa, subuh, lepas subuh nak buat apa semua, kemudian nak tolong orang ni, nak pergi ziarah ni, nak pergi, dia tulis besok, untuk esok punya program dia panggil. Kita buat juga, tapi untuk dunia kita, besok projek mana, kita nak pergi meeting mana, apa semua, itu duniawi, itu pun. Tapi ukhrawi kita, akhirat, kita tulis tu. Bayangkan apabila kita tulis je dapat ganjaran dah. Kita meninggal malam tu tak sempat buat, dapat ganjaran macam dah buat. Subhanallah. Sayangnya kita ni tak ambil peluang seperti itu. Dan an-niyah madiyah, kita buat tu dan kita niat tu, sebenarnya dia akan mudahkan kita untuk dapat buat. Macam kita target lah. Macam kita buat lah, kita nak target satu projek ataupun video kita nak habis ni, kita ada target dia. Begitulah kalau kita dah tulis apa yang kita nak buat esok, kita dah ada target dah. So kita ada panduan dah. So kita dah boleh checklist dah. Oh, saya dah buat, alhamdulillah, dia pergi sini. Kalau tak sempat kerana terhalang dengan sebab sesuatu yang menghalangnya, tetap dapat ganjaran juga.
Tapi kalau kita dapat buat, niat kita dapat buat pula digandakan lagi oleh Allah SWT. Subhanallah. Ini kelebihan rancangan di waktu malam ni. Sebab tu Nabi SAW pernah cerita orang yang masuk syurga ni belum mati lagi masuk syurga dah. Sebab malam-malam dia maafkan orang, malam-malam dia dah rancang dah siap-siap dah. Itu untuk yang sebelum. Yang besoknya tu pun jadi ini kelebihan bagi orang-orang yang tidur itu dalam panduan yang betul. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah daripada segala dosa. Tidur taubat kepada Allah. Sebab kita tak tahu kita bangun ke tidak lagi. Taubat ni subhanallah, Allah janji apabila kamu taubat, khususnya taubatan nasuha, Allah terima. Allah janji Allah terima. Bahkan orang yang taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang diterima oleh Allah, bukan hanya dia punya dosa-dosa tu semua diampunkan oleh Allah, tetapi yubaddilullahu sayyiati hasanat disebutkan. Allah gantikan dia punya dosa-dosa yang banyak tu dengan kebaikan. Subhanallah. Bukan kata hilang yang jahat-jahat tu, yang tak baik tu, Allah gantikan dia dengan ganjaran. Subhanallah. Maknanya orang yang paling banyak maksiat, kalau dia betul-betul taubat, dia lebih banyak ganjaran. Tapi syaratnya taubatan nasuh, taubat yang sungguh-sungguh. Jadi sebelum tidur ambil peluang. Sebab kita ni umat Nabi Muhammad tak macam umat dulu. Fir'aun ketika dia nak tenggelam tu, dia sempat taubat. Dia sempat taubat. Tapi taubat dia terima oleh Allah. Sebab dia kira lambat lah. Sedangkan dia masih menyawa, dia masih elok lagi. Cuma dia nak tenggelam je, dia betul tak boleh berenang je. Kita ni umat Nabi Muhammad, kata Nabi SAW, kamu tu peluang bertaubat sampai nyawa kamu di tenggorokan. Masih sempat lagi. Tapi jangan tunggu kat situ. Sebab ketika kamu sakarat, walaupun nyawa belum tenggorokan, masa tu adalah fitnah yang paling besar, ujian yang paling besar sekali. Kadang-kadang tak ingat taubat dah, masa tu tahu sakit je. Macam mana nak hilangkan daripada dahaga, macam mana? Dahsyat sakaratul maut. Tapi Nabi bagi tahu, punyalah peluang ini kepada umat Nabi Muhammad, walaupun nyawa itu ditenggorokan, masih diampuni oleh Allah. Jadi kalau sebelum tidur kita taubat kepada Allah sungguh-sungguh, diampuni oleh Allah. Kalau mati waktu tu, husnul khatimah, insya-Allah. Jangan tangguh taubat. Tiap malam taubat kepada Allah. Kalau lebih baik lagi, solat taubat sebelum tidur. Solat. Sebab solat itu bukan syarat taubat. Cuma ialah dengan solat ni ada nampak kesungguhan. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah dengan kesabaran dan dengan mendirikan solat, kata Allah SWT. Tapi bukanlah maknanya mesti dengan solat. Cuma nampak kesungguhan tu. Kita selalu minta maaf selalunya kita ni nak bangun malam untuk solat taubat. Bagus, okey. Tapi sepatutnya sebelum tidur tu kita taubat. Sebab kalau kita nantilah bangun malam tu kita taubat, tiba-tiba tak bangun, macam mana? Sebab tu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, witir pun dia buat sebelum bangun malam. Dia buat sampai isyak terus. Sebab dia takut dia tak terbangun atau dia mati di waktu malam tu. Apalagi kalau taubat. Jadi tidurlah dalam keadaan kita bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan meminta ampun dari segala kesalahan, dan dalam keadaan engkau berazam bahawa engkau tidak akan mengulangi lagi sebarang maksiat yang pernah engkau kerjakan. Jadi apabila kita taubat ni, maknanya apa yang kita buat salah ni, besok ni saya tak akan ulang lagi yang salah saya sebelum ni. Itu taubat yang betul. Besok kita bangun, kita berusaha untuk elak daripada apa yang kita buat, dosa-dosa yang kita buat sebelum ni. Cuba berusaha sungguh-sungguh. Itulah taubatan nasuha. Kita tak ulang balik. Tapi contohlah, kita dah usaha kuat sungguh-sungguh, tiba-tiba terjerumus lagi. Jangan putus asa. Kerana Allah kata, selagi mana seseorang itu dia buat dosa dan dia bertaubat dan dia tahu tak ada yang akan mengampunkan kecuali aku, maka aku tetap akan memberikan keampunan kepada dia. Jadi jangan putus asa. Yang kata, nanti kamu taubat buat lagi buat apa? Taubat nanti buat lagi buat apa? Main-main pula. Itu tipu daya syaitan kepada kita. Dia nak kita tak nak taubat. Dan apabila kita tergerak mengatakan, kalau saya taubat saya buat lagi nanti buat apa? Itu sebenarnya orang yang memang nak buat lagi. Itu bukan taubatan nasuha lah pada dia.
Tapi apabila kita taubat, kita kata saya tak akan buat. Sungguh-sungguh. Tapi kalau dah kita terbuat manusia, taubat sungguh-sungguh lagi, jangan putus asa. Lepas tu disuruh untuk kita sentiasa bertaubat. Dan apabila kita dapat bertaubat ni, anugerah daripada Allah. Sebab orang yang dapat bertaubat ni, sebenarnya Allah yang pilih dia untuk bertaubat. Allah yang beri hidayah dia taubat. Allah yang beri hidayah dia taubat. Tidak tak tergerak dia nak taubat. Maknanya tandanya Allah nak beri ampun kepada dia. Berapa banyak antara kita ni yang sebelum tidur kita taubat kepada Allah, minta maaf. Kita tak payah cerita, tapi kita sendiri tahu, kenapa aku tak teringat pun nak taubat, tak teringat taubat, belum dipilih oleh Allah. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu ni, dengan berkat daripada apa yang kita belajar, dan mudah-mudahan ikhlas kita, insya-Allah setiap malam lepas ni kita sentiasa taubat kepada Allah. Tanda Allah nak beri taubat kepada kita, insya-Allah. Minta ampun kepada Allah. Dan berazamlah untuk engkau membuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jika Allah membangkitkan engkau pada pagi esok. Jadi niatkan besok nak buat apa? Buat yang baik-baik, khususnya nak buat baik kepada sesama manusia ni, cabaran yang paling besar sekali. InsyaAllah kita boleh buat baik kepada Allah, InsyaAllah kita boleh salat, InsyaAllah kita boleh taat, kita boleh ibadat, sebab kita tahu nikmat ni Allah bagi. Tapi kepada orang, yang ni kenapa saya nak buat baik kat dia? Dia tak pernah buat baik kat saya. Nampak? Apalagi kalau orang tu layan kita tak baik, takkan kita nak buat baik kat dia kot? Sedangkan muamalah ni, hablum minan nas ni menentukan hablum minallah, menentukan hubungan kita dengan Allah adalah hubungan kita dengan manusia. Jangan ingat kita baik hubungan dengan Allah, tak baik hubungan manusia, kita akan selamat. Tak. Seorang perempuan yang ketika mana dia disebutkan siangnya sentiasa puasa, malamnya qiyamul lail, tapi dia menyakiti jirannya, Nabi mengatakan la khaira fiha, tak ada baik pun bagi dia, dia akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Ya Allah, ibadahnya hebat, tapi dia menyakiti jiran dia, tak masuk syurga, kata Nabi, dia akan masuk neraka. So, jangan ingat itu kita cabaran kehidupan kita ni lebih besar adalah karenah manusia. Buat baik orang balas tak baik, kita betul-betul tak apa, sabarlah kamu dengan karenah manusia ni, asal kamu bermuamalah baik, akhlak baik, buat baik, walaupun dibalas dengan tak baik. Kerana nanti ketika kamu masuk syurga, mereka akan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, sejahtera, tahniah kepada kamu di atas kesabaran kamu dulu di kehidupan dunia. Sabaran apa yang paling besar kita tempuhi dalam kehidupan ni? Karenah manusia, keluarga, jiran, orang ramai, kawan. Oh Allah, yang ni aduh, kadang-kadang tu memang mencabar betul kepada kita, betul? Ya. Tapi kita kena ikut panduan Nabi. Nabi berhadapan lagi banyak karenah. Jangan ingat Nabi semuanya sahabat baik-baik. Nanti dulu macam-macam perangai dia. Tapi Nabi berjaya, subhanallah, kerana Nabi adalah diajar adab oleh Allah, dan Nabi memang diutuskan untuk menyempurnakan akhlak, khususnya bagaimanakah untuk bergaul dengan cara yang terbaik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita kebaikan. Kita berhenti sampai situ dulu, insya-Allah kita akan sambung lagi. Ada lagi adab-adab tidur yang insya-Allah kita sama-sama mudah-mudahan dapat manfaat daripadanya. Jadi bolehlah kita mulakan sedikit-sedikit daripada apa yang telah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan tidur kita ini mempunyai nilai ganjaran dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tidur-tidur yang biasa. Jadikan tidur kita tidur yang luar biasa di sisi Allah, tidur yang mempunyai nilai keampunan Allah, mempunyai nilai ganjaran di sisi Allah, mempunyai nilai rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dapat kita amalkan, dan juga Allah jauhkan kita daripada wabak, jauhkan kita daripada bala, jauhkan kita daripada penyakit, diberikan kesembuhan oleh Allah, dan juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita, masyarakat kita, dan diberikan oleh Allah menjadi keluarga kita, anak-anak kita saleh dan salehah di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkatan umur, keberkatan harta, keberkatan keluarga, keberkatan daripada masa, keberkatan daripada kesihatan, dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita husnul khatimah dengan kalimat la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan hakikat yang sebenar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.